RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Jumaat 15 Mei 2022. Saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana bersama kami. Kita ikuti paparan utama malam ini. ASEAN perlu sokongan Washington untuk bangkit selepas pandemik COVID-19. Tambat ringgit tidak beri manfaat kepada Malaysia, malah berisiko besar. Mewakili pemimpin-pemimpin ASEAN, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membangkitkan 3 perkara untuk perhatian Amerika: kerjasama ekonomi, pelaburan dan rantaian bekalan serta pembangunan lestari. Beliau menegaskan ASEAN perlu disokong selepas terkesan teruk akibat pandemik global itu. Hani Muhili melaporkan. Perkara tersebut diketengahkan dalam sesi tertutup bersama Majlis Perniagaan Amerika Syarikat ASEAN yang dihadiri Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat Gina Raimondo dan Wakil Perdagangan Catherine Tai. Amid this backdrop, sound policy instruments such as tax incentives, special assistance packages, and facilitative measures for smooth flow of supply chain are more important than ever to support our businesses in facing the uncertainties that expedite the return to pre-pandemic normalcy. In this regard, ASEAN is committed to continue facilitating business operations in the region for the benefit of all. Tambahnya, peluang baharu ekonomi digital harus dieksploitasi selain memanfaatkan sepenuhnya Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP. ASEAN sees that RCEP presents an important tool to invigorate businesses and economic activities through a marked reduction in barriers to trade across the region. Beyond improving the ways of doing business, RCEP will spark creation of new regional supply chain apart from strengthening existing networks. Amerika Syarikat adalah rakan kongsi penting bagi ASEAN yang menjadi pelabur langsung asing terbesar, malah merupakan rakan dagangan kedua terbesar dunia dengan perdagangan dua hala bernilai 308.9 bilion dolar Amerika pada 2020. Lebih 6,200 syarikat Amerika beroperasi di ASEAN. Majoritinya menggunakan rantau Asia Tenggara sebagai platform pengeluaran untuk mengeksport di rantau tersebut dan di rantau lain. ASEAN dan Amerika Syarikat memerlukan penglibatan yang lebih konstruktif sebagai jalan ke hadapan untuk perkongsian strategik demi manfaat bersama. Bagi tujuan itu, perlu ada rangka pelan tindakan yang boleh dilaksanakan, perkongsian yang boleh dipercayai dan dihormati dengan Amerika. Washington perlu memberi hala tuju jelas mengenai hubungan masa depannya dengan ASEAN, sebuah blok 10 negara Asia Tenggara. Kini, semua negara sedang mencari jalan untuk membina semula ekonomi mereka dan sidang kemuncak khas ini menyediakan peluang sedemikian apabila pemimpin ASEAN bertemu salah satu rakan dialog ASEAN terbesar Amerika Syarikat. Esok waktu tempatan, pertemuan 8 pemimpin ASEAN bersama Presiden dan Naib Presiden Amerika Syarikat berlangsung di Jabatan Negara Amerika Syarikat, Capitol Hill, Washington. Sidang kemuncak khas ini diadakan di tengah-tengah persaingan kuasa besar Amerika Syarikat, China dan Rusia, Ukraine. Justru terdapat beberapa pergerakan geopolitik selain bidang ekonomi. Persoalannya, bagaimana ASEAN harus berurusan dengan kuasa besar? Kumpulan itu perlu meneruskan pendirian tegasnya apabila berdepan dengan mereka. Hani Muhili, Washington.
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut berkesempatan menyertai pemimpin ASEAN lain di White House, Washington menghadiri majlis makan malam anjuran Presiden Joe Biden. Ia sempena sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN yang diadakan untuk kali kedua sejak 2016. Setibanya di White House, kesemua pemimpin berkumpul untuk sesi bergambar. 8 negara termasuk Malaysia diwakili ketua kerajaan masing-masing. Filipina yang kini mengadakan pilihan raya umum diwakili oleh setiausaha luarnya Teodoro Locsin Jr. manakala pemimpin junta Myanmar tidak dijemput. Sidang kemuncak khas kali ini seiring ulang tahun ke-45 hubungan dialog ASEAN dan Amerika Syarikat. Pentadbiran Biden meletakkan salah satu keutamaannya untuk berkhidmat sebagai rakan kongsi yang kukuh dan boleh dipercayai di Asia Tenggara. Pada sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat yang diadakan secara maya pada Oktober tahun lalu, Biden mengumumkan $102 juta Amerika dalam inisiatif baharu untuk mengembangkan penglibatannya dengan ASEAN. Esok, kesemua pemimpin akan mengadakan perbincangan dengan Presiden Biden dan Naib Presiden Kamala Harris di Jabatan Negara Amerika Syarikat. Kenyataan wawasan bersama yang akan dikeluarkan pada akhir persidangan bakal menekankan komitmen dan aspirasi untuk meningkatkan perkongsian ASEAN Amerika Syarikat. Sementara itu, Malaysia dan Jabatan Kastam dan Pelindungan Sempadan Amerika Syarikat USCBP bakal menjalin kerjasama strategik dalam usaha membantras isu buruh paksa menerusi penubuhan satu jawatan kuasa kerja. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata jawatan kuasa tersebut akan bertemu setiap 3 bulan dan memberi fokus kepada pertukaran maklumat termasuk merangka polisi menyokong inisiatif menghapuskan kegiatan tersebut. Beliau berkata USCBP juga dijangka mengadakan lawatan kerja ke Malaysia pada penghujung Mei ini dan menganjurkan bengkel bersama pemain industri. Datuk Seri M. Saravanan turut bertemu Timbalan Setiausaha Bahagian Biro Hal Ehwal Buruh Antarabangsa ILAB USDOL Tia Lee. USDOL pula bersetuju untuk berkongsi kepakaran dalam aspek perpindahan teknologi, bina upaya dan program perintis. Lawatan kerja kali ini membuka peluang kerjasama dua hala dalam menangani isu buruh paksa dan kanak-kanak. Menambat ringgit tidak mendatangkan manfaat kepada Malaysia kerana ia akan membawa risiko besar. Satu daripadanya adalah mencerminkan dasar monetari negara yang mata wang tempatan ditambat kepadanya. Jelas Governor Bank Negara Tan Sri Nur Samsiah Muhammad Yunus, meskipun bertujuan mengawal penyusutan nilai ringgit, langkah berkenaan berisiko kepada kedudukan kewangan negara. Beliau berkata mengekalkan tambatan akan menjadi dasar yang menelan kos tinggi kerana ia perlu menggunakan amount reserve yang besar terutamanya pada dekad lepas dan ia seterusnya akan melemahkan daya tahan luaran Malaysia. So maintaining a peg is a very costly policy because it will also take up a sizable amount of our reserves, especially during stress conditions. And this ultimately would weaken our external resilience. So applying a peg would have detrimental impact to investor sentiment, affecting not only FDI coming into Malaysia, but it would also likely exacerbate capital outflows from Malaysia. Tambah beliau, Bank Negara Malaysia tidak menyasarkan mana-mana tahap kadar pertukaran dan akan memastikan tidak ada turun naik berlebihan dalam kadar pertukaran dan keadaan dalam pasaran keuangan. Jelasnya, penyusutan turut dialami mata wang utama lain dipengaruhi kenaikan agresif kadar bunga Amerika Syarikat selain ketidaktentuan berkaitan China dan krisis Rusia-Ukraine. Sejumlah 15,947 kes kemalangan direkodkan sepanjang Ops Selamat 18 sempena Hari Raya Aidilfitri yang dilaksanakan. Ia meningkat 1% berbanding 15,836 kes pada Ops Selamat 15 pada tahun 2019. Menurut Ketua Polis Negara, Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani,
Kes kemalangan maut pula meningkat 7% dengan 160 kes berbanding 150 kes pada 3 tahun sebelum ini. Beliau dalam satu kenyataan berkata, jumlah kematian turut merekodkan peningkatan 4% dengan 166 kes berbanding 160 kes semasa Ops Selamat 15. Jelasnya peningkatan kes berlaku berikutan aliran trafik yang tinggi sehingga mencecah 5 juta kenderaan. Selain itu, kes pecah rumah mencatatkan penurunan iaitu 313 kes berbanding 545 kes pada tahun 2019. Menerusi op lancar yang digerakkan pihak polis pula dilihat berjaya mengawal kesesakan di jalan dan lebuh raya utama sekaligus mengelak keadaan luar jangka menjadi lebih teruk. Menggantung dan membatalkan lesen serta permit. Itu tindakan yang boleh dikenakan sekiranya hasil siasatan membuktikan pemandu lori terlibat nahas 5 pelajar maut melanggar Tata Amalan Industri Keselamatan dan Kesihatan Pekerja bagi aktiviti pengangkutan jalan 2020 ICOP. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi satu kenyataan memaklumkan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD kini sedang melakukan siasatan dan audit mengenai insiden itu sebelum tindakan undang-undang diambil. Tindakan penggantungan lesen memandu boleh diambil oleh JPJ berdasarkan peruntukan di bawah Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 sekiranya pemandu dituduh di mahkamah. Semakan dalam pengkalan sistem MySikap JPJ mendapati pemandu trailer terbabit mempunyai 8 rekod kesalahan yang telah selesai dan 1 rekod kesalahan masih aktif dengan 12 mata demerit di bawah sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya Kejara. JPJ memandang serius insiden nahas maut itu dan pada masa sama tidak akan berkompromi dengan sebarang ketidakpatuhan mana-mana pengendali kenderaan perdagangan di negara ini. Dalam pada itu, waris 3 daripada pelajar Universiti Sultan Azlan Shah yang terkorban dalam nahas jalan raya semalam menerima sumbangan peribadi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau turut mengucapkan takziah dan bersimpati dengan kejadian itu. Sumbangan disampaikan setiausaha politik kepada Perdana Menteri Datuk Said Fazmi Said Muhammad ketika menziarahi keluarga mangsa nahas di Kuala Kangsar, Perak. Menurutnya, Perdana Menteri mahu tindakan segera diambil bagi memastikan keadilan buat mangsa. Di kesempatan ini juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga mangsa yang terlibat dan beliau juga telah mengarahkan supaya tindakan-tindakan segera perlu diambil. 3 jenazah telah pun dihantar ke Hospital Taiping untuk tujuan forensik pengecaman jenazah dan insyaAllah kita telah berhubung dengan pihak berkaitan untuk disegerakan dari segi pengecaman dan juga insyaAllah kalau boleh diselesaikan pada hari ini jugalah untuk dihantar ke kawasan masing-masing untuk tujuan pengkebumian. Terdahulu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datin Mastura Muhammad Yazid turut meluangkan masa menziarahi ahli keluarga mangsa. Beliau yang juga ahli Parlimen Kuala Kangsar memberi jaminan untuk memastikan segala urusan berkaitan diselesaikan secepat mungkin. Kerajaan meluluskan RM5 juta bagi membiayai perbelanjaan perkhidmatan kesihatan jemaah haji Malaysia pada tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, selain itu 255 petugas perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM termasuk 128 petugas berpengalaman akan dihantar untuk membantu pengoperasian ibadah haji. Peruntukan merangkumi perolehan ubat-ubatan dan alat perubatan serta tambang penerbangan dan alaun petugas perubatan. Petugas KKM berperanan mengendalikan kes-kes berkaitan perubatan yang dihadapi jemaah haji. Mereka turut mengoperasikan fasiliti kesihatan sepanjang berada di Tanah Suci. Susulan risiko penularan COVID-19, ubat antiviral Paxlovid turut dibekalkan sebagai persediaan awal merawat jemaah haji yang dijangkiti semasa berada di Tanah Suci.
Dalam pada itu, Khairi menyarankan semua bakal jemaah haji terutamanya individu yang berumur 60 tahun dan ke atas dan golongan dewasa berumur 18 hingga 59 tahun yang mempunyai risiko klinikal penyakit teruk untuk mengambil dos penggalak. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku tahun pertama 2022 berkembang 5% berbanding 3.6% pada suku sebelumnya. Governor Bank Negara Tan Sri Nur Samsiah Muhammad Yunus berkata, prestasi itu disokong pertumbuhan kukuh sektor perkhidmatan. Sementara pasaran tenaga buruh menunjukkan pemulihan berterusan. Perdagangan luar juga terus mengembang di sebalik cabaran inflasi dan gangguan rantaian bekalan global. Inflasi keseluruhannya menderhana kepada 2.2% berbanding 3.2% suku sebelumnya, manakala inflasi teras meningkat 1.7% selari tekanan ke atas kos. Malaysia's external position remains resilient against external shocks. This is supported by one, a sustained current account surplus, secondly, Malaysia's net creditor status, and thirdly, adequate international reserves. Notwithstanding these important external buffers, the bank continues to remain vigilant of the risk from disorderly financial market adjustments, and we stand ready to utilize our wide array of instruments in addressing any excessive volatility so that financial intermediation remains uninterrupted. Beliau bercakap pada sidang media bersama Ketua Perangkaan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berhubung prestasi ekonomi suku tahun pertama 2022 di Ibu Negara. Sementara itu, ekonomi negara dijangka meneruskan pertumbuhan kukuh pada suku kedua tahun ini seperti dicatatkan untuk 3 bulan pertama 2022. Ini sekaligus meletakkan negara di landasan tepat untuk mencapai pertumbuhan 5.3% bagi keseluruhan tahun ini. Menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, pertumbuhan positif sebanyak 5% bagi suku pertama tahun ini sudah pun dijangkakan selari petunjuk ekonomi yang menggalakkan bagi tempoh berkenaan. Pertumbuhan positif ini akan berterusan pada suku tahun kedua, walaupun kita melihat kadar inflasi yang dijangka akan menjadi lebih tinggi dalam masa beberapa bulan ini dan juga situasi ringgit Malaysia yang masih lagi rendah berbanding dolar US dan Singapura. Ini kerana saya melihat dengan pembukaan sepadan antarabangsa, ini akan memungkinkan pergerakan yang lebih tinggi, terutamanya pelancong asing yang akan kembali datang melawat negara kita, sekaligus akan menyumbang kepada pelbagai sektor ekonomi dan industri seperti pelancongan, hiburan, pengangkutan dan peruncitan. %89.4% atau 21.9 juta penduduk Malaysia merupakan pengguna telefon pintar. Sementara 81% menggunakan platform dalam talian termasuk para usahawan untuk pelbagai aktiviti harian dan perniagaan. Menurut perunding keusahawanan digital Sujita Surya Kumaran, Facebook, YouTube serta TikTok menjadi platform pemasaran yang efektif. Macam tu peluang pekerjaan untuk digitalisation tu banyak compared to pandemic to endemic. Sebab pandemic tu tak ada kerja langsung kan, ekonomi lumpuh. So sekarang platform ni satu digital itself is a initiative baru untuk people to to explore digital marketing. Jelasnya pemasaran dalam talian dapat menjimatkan kos dan masa, berikutan semua kemudahan hanya berada di hujung jari. Beliau menyarankan agar para usahawan menguasai teknik pemasaran, menekankan platform pemasaran serta sasaran pengguna atau pelanggan bagi menjayakan perniagaan mereka. Kosong 38
Malaysia Government Call Centre. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengingatkan penerima rumah kurniaan Yayasan Al-Sultan Abdullah Yasa tidak menjual rumah kurniaan kepada pihak lain. Titah baginda, jika masih berhasrat menjual rumah berkenaan, pemilik perlu mematuhi prasyarat dan mendapat kebenaran pegawai daerah terlebih dahulu. Tegas baginda, prasyarat ditetapkan bukan bertujuan menyusahkan pemilik, tetapi demi menjaga aset itu kekal menjadi milik keluarga. Saya tidak mahu adanya mereka-mereka nak jual pula rumah ni nanti. Ya, sedihlah saya kalau ini berlaku. Dan kita pun buat satu prasyarat, mesti dapat kebenaran daripada DO. Dapat kebenaran daripada DO. Bukan nak menyusahkan, bukan nak memperketatkan, kita nak menjaga kepentingan tuan punya tanah. Kerana kalau ikut segi hutang piutang, tak ada hutang dah. Semua dah dibiayai. So tinggal je. Tinggal di rumah sini, duduk baik-baik, jaga anak, jaga mak, jaga ayah. Titah baginda lagi, projek rumah Yasa akan terus dibina dari semasa ke semasa supaya lebih ramai rakyat mendapat faedah terutama dalam kalangan mangsa banjir. Baginda bertitah ketika menyerahkan kunci rumah kurniaan Yasa kepada penerima di Kampung Tanjung Putus, Kampung Temau, Kampung Ulu Sungai dan Kampung Sia di Raub Pahang. Rumah kurniaan Yasa bernilai RM100,000, mempunyai 3 bilik dan 3 bilik air serta dilengkapi perabot. Kita tak boleh nak duduk lah. Dia hanya ke macam mana? Dia teralih. Dia rumah teralih pertapak. Lepas tu macam dia dah dalam tu dah roboh sebawah dah. Lantai dah habis. Jadi saya nak membuat balik tu nak kosnya tinggi lah. Tapi alhamdulillah ada bantuan daripada tuanku. Rang Undang-Undang RUU Profession Kerja Sosial PKS dijangka dapat dibentangkan di Parlimen pada tahun ini. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun, draft akhir RUU PKS itu telah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk diteliti sebelum dibentangkan. Ya, undang-undang itu akan membolehkan profesion kerja sosial diiktiraf melalui pendaftaran dan perakuan amalan yang dikawal selia oleh Majlis Profesion Kerja Sosial. Sebab bila dia kerja sosial ini, kita nak supaya macam tadi, dia perlukan bantuan keuangan, betul. Tapi takkan hanya sekadar bantuan keuangan itu sudah cukup untuk membantu dia, tidak. Kita tengok dia ada anak. Macam mana keadaan anak dia di sekolah. Sebab itu bila ada pekerja sosial ini, supaya dia boleh membantu keluarga ini dengan lebih holistik lagi, ya. Itu yang kita nak lihat supaya kita nak meningkatkan profesional kerja pekerja ini, kerja sosial yang dibuat oleh JKM, tapi kita nak mempertingkat lagi profesionalism dia supaya tidak kita lebih fokus kepada untuk membantu isu-isu sosial itu sendiri. Beliau ditemui media selepas mengikuti program ziarah kasih dan penyampaian surat kelulusan bantuan kepada V. Tian Molly di Dengkil, Selangor. Tian Molly merupakan ibu tunggal 2 anak selain menghidap asma, diabetes dan obesiti. Baik, saudara, seterusnya untuk pengusukan malam ini kita akan bersama dengan Azam. Azam, teruskan perincian. Malaysia tuai 2 lagi pingat emas. Nasib tidak menyebelahi kita.
Baik, terima kasih Faris dan juga Hazel. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Edisi sukan kita mulakan dengan perkembangan Sukan Si Hanoi. Misi memburu 36 pingat emas kontingen Malaysia diteruskan dengan kem wushu negara yang tampil cemerlang merangkul 2 pingat emas dan sebutir perak menerusi disiplin taulu hari ini. Apa yang menariknya, ketiga-tiga pemenang pingat itu membuat penampilan sulung dalam Tamasya Dwi tahunan ini sekaligus memastikan sasaran sebutir perak dan sebutir gangsa skuad wushu tercapai. Lawan emas pertama hadir menerusi Clementine Su Wei yang mencatat 9.70 mata dalam acara Changchuan lelaki. Walaupun beroleh mata yang sama dengan juara 2017, Lim Jo Weng Si Wei dari Singapura, Clement diangkat sebagai juara kerana gaya persembahannya lebih memikat barisan juri. Seorang lagi wakil Malaysia, Yap Wai Kin terlepas kedudukan podium selepas berada di kedudukan keempat dengan 9.68 mata. Selepas itu, tiba giliran Tan Ji Yan menghadiahkan pingat emas ke-11 negara apabila mengungguli acara Taiji Chuan lelaki. Atlet berusia 22 tahun dari Batu Berendam Melaka itu berjaya memukau juri untuk meraih 9.71 mata. Mengatasi atlet Filipina, John Insu 9.70 mata dan Jun Kai Chan dari Singapura dengan 9.57 mata. Sementara itu, Calvin Lee Wai Leong pula meraih pingat perak dalam acara nandau lelaki dengan 9.68 mata. Bagi kategori Jianshu wanita pula, Pan Pui Yi menamatkan saingan di kedudukan terakhir dalam kalangan 7 peserta apabila hanya mengumpul 9.36 mata. Cabaran skuad taulu negara bersambung esok menerusi acara Daoshu dan Gunshu lelaki serta wanita, Taiji Jian lelaki, Jiangshu wanita, Taiji Chuan wanita serta Nanchuan lelaki. Sementara itu, kejayaan menghadiahkan emas buat Malaysia bakal dijadikan sebagai titik permulaan buat Clement untuk terus menyinar pada masa akan datang. Target this Changchun event get any medal so I just now I might perform my this Changchun very excited and just normal training like that lah. Manakala bagi Zheyan pula, fokus dan ketenangan yang tinggi dalam gelanggang menjadi kunci kejayaannya meraih emas pertama Sukan Si. Thank you all the Wushu Federation, President Chong Kin Fan, and all the MSN, ISN, all my coach and all the supporters. I really thank you. Esok Zheyan berpeluang memenangi pingat emas keduanya apabila turun dalam acara Tajijian lelaki. Dalam pada itu, kem olahraga negara akan memulakan misi mereka di bumi Hanoi pada hari pertama esok. Ketua Jurulatihnya Man Shahar Abdul Jalil berharap semangat tinggi yang ditunjukkan atlet negara sebelum ini dapat menghadirkan keputusan positif sekaligus memberi suntikan semangat buat mereka memburu kilauan emas. Acara trek dan padang akan berlangsung di Stadium Nasional Mai Ding, Vietnam dengan melibatkan beberapa wakil dari Malaysia termasuk acara tumpuan, tukul besi dan pecut 200 meter wanita serta lelaki. Prospek emas kita akan bertanding pada hari pertama, mudah-mudahan itu juga kalau dapat emas tu bukan satu akan suntikan semangat lah bagi atlet-atlet yang akan bertanding seterusnya. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang baik dan cemerlang esok bagi kontingen negara olahraga. Man Shahar memaklumkan sebahagian daripada skuad olahraga negara telah pun tiba di Hanoi sejak semalam dan telah menjalani latihan di venue berkenaan. Sementara itu, skuad sukan elektronik e-sukan PUBG negara juga sudah bersedia menempuh cabaran pada Tamasya kali ini. Jurulatihnya Muhammad Aduka Iqmal Nur Azmi optimis persiapan rapi yang dilakukan anak buahnya sebelum ini mampu menghadirkan keyakinan buat mereka menampilkan aksi yang terbaik. Untuk motivasi player-player saya dah pastikan untuk diorang punya emosi dalam keadaan yang terkawal, diorang punya mental dalam keadaan terkawal, diorang punya fizikal dalam keadaan yang baik untuk persediaan ke Sukan Si 31 di Hanoi ini. Dan benda tu bagi saya adalah satu
matlamat yang harus diutamakan lah untuk menghadapi satu pertandingan yang ada tekanan yang besar macam ni. Skuad e-sukan negara meletakkan sasaran 1 pingat emas dan 3 gangsa pada tamasya di Hanoi ini. Pada edisi di Manila, skuad negara membawa pulang 1 emas dalam acara Hearthstone dan 1 gangsa menerusi MLBB berpasukan. Dan berikut kedudukan pingat semasa Sukan Si Hanoi yang sedang berlangsung ketika ini. Saksikan. Kita beralih pula ke perkembangan badminton. Perasaan gementar dan terlalu berhati-hati dilihat memberi kesan terhadap pemain Malaysia ketika mengalami kekalahan mengejut 3-2 kepada India di suku akhir Piala Thomas malam semalam. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, meskipun begitu, para pemain telah melakukan yang terbaik, cuma nasib tidak menyebahi mereka. Datuk Seri Ahmad Faizal sebelum ini turut sama menyaksikan perlawanan tersebut di Impact Arena, Bangkok, Thailand. Meskipun kecewa, beliau bagaimanapun mahu kamp badminton negara akan terus berlatih bersungguh-sungguh untuk menghadapi kejohanan akan datang. Kekalahan kepada India itu menyaksikan Malaysia terus kemarau kejuaraan selama 3 dekad sejak gelar terakhir menjuarai Piala Thomas pada 1992 di Kuala Lumpur. Sebelum ini, skuad lelaki negara berjaya mengejutkan Jepun 3-2 dalam aksi terakhir kumpulan sekaligus diundi bertemu India di suku akhir. Menjelang kejohanan silat dunia pada Julai ini di Melaka, semangat gandingan pesilat negara Sazlan Yuga dan Muhammad Taqiyuddin Hamid kini semakin membara terutama selepas kejayaan memenangi pingat emas Sukan Si Hanoi. Menurut mereka, persediaan bagi menghadapi kejohanan di Melaka itu akan bermula selepas bercuti selama seminggu. Okey, insyaAllah selepas balik ni ikut perancangan pihak pengurusan pesaka sendiri ataupun Julati ada beri cuti lah. So untuk bagi reskan minda, reskan fizikal, and then dalam seminggu macam tu kami akan start balik latihan untuk kejuanan dunia di dekat Melaka nanti, insyaAllah. Bagi saya, umur bukanlah faktor untuk kita berhenti ke ataupun tarik diri semua kan. Bagi saya, umur tak penting, tapi semangat tu yang penting. Ya, untuk meneruskan keinginan kita untuk sumbang pingat kepada Malaysia. Muhammad Taqiyuddin Hamid dan Sazlan Yuga telah meraih pingat emas pertama skuad silat negara pada Sukan Si 2021 menerusi acara ganda putra. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, edisi sukan berakhir di sini. Untuk segmen seterusnya kita kembali bersama Faris dan juga Hazel. Silakan. Perlawanan bola sepak Piala FA 2022 dengan ledakan semangat perjuangan, aksi terbaik terus dibawakan dalam setiap pertembungan. Perlawanan seterusnya, Sabtu 14 Mei, Perak FC bertemu Penang FC 8.30 malam di saluran OK. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik.
Baik Hazel, kalau diberi peluang untuk Hazel buat terjunan udara, Hazel nak tak? Faris, saya fobia dengan ketinggian yang melampau. Jadi kalau diberi peluang tu mungkin saya takkan terimalah. Ya, itu Hazel. Tapi ini kita agak terkejut melihat aksi seorang nenek yang sangat berani untuk melakukan aksi terjunan udara ni. Jadi kita ikuti paparan dalam segmen hashtag malam ni. Seorang nenek melakukan terjunan udara sempena hari lahir yang ke-100 tahun. Raymond Sullivan melakukan aksi tersebut minggu lalu dari pesawat di Skydive Sebastian, Florida. Selepas terjunan, Sullivan akui aktiviti itu menakutkan dan bertekad tidak akan melakukannya lagi. Sullivan merupakan bekas jururawat yang pernah berkhidmat ketika era Perang Dunia Kedua. Ini pula seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun nyaris dibawa lari seekor monyet liar. Rakaman CCTV pada 19 April menunjukkan mangsa sedang bermain di hadapan rumahnya sebelum secara tiba-tiba seekor monyet menghampirinya dari belakang dan dengan pantas mengheretnya. Mujur ketika kejadian, seorang jiran berada di kawasan berkenaan dan segera menyelamatkan mangsa. Mangsa mengalami luka akibat dicakar monyet terbabit. Aktiviti selundup haiwan dipatahkan pihak berkuasa polis di Timur India. Seekor penyu yang jarang ditemui berjaya diselamatkan. Penyu kulit lembut berkepala sempit India ini merupakan spesies terancam. Ia diserahkan kepada pihak bertanggungjawab untuk rawatan dan akan dilepaskan ke habitat semula jadinya. Baik, berita perdana edisi 15 Mei berakhir di sini. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Baik, ikuti program inklusif selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.